Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Halim Izzuddin Bakri, AA 181924. Okey, untuk video kali ini saya akan menyiapkan tugasan pelajaran saya dalam subjek Communication Engineering. Okey, untuk tugasan kali ini saya memilih tajuk Electromagnetic Spectrum. Okey, dalam video ni saya akan explain 4 perkara, iaitu theoretical background of electromagnetic spectrum, application of electromagnetic spectrum, disadvantage and advantage of electromagnetic spectrum, dan reference. Okey, untuk theoretical background of the electromagnetic spectrum. Okey, kalau kita tengok ada dua perkataan, iaitu electromagnetic dan juga spektrum. Okey, saya akan terangkan satu-satu. Okey, untuk electromagnetic. Electromagnetic ini adalah satu kombinasi antara dua perkataan, dua benda, iaitu elektrik dan juga magnetism. Actually, ini adalah kombinasi antara electrical wave dan juga magnetic wave. Okey, kalau kita tengok kepada wave ataupun gelombang, electrical wave dengan magnetic wave, dia 90 darjah perbezaan. So maksudnya kalau electrical wave ni propagate secara menegak, jadi magnetic wave akan propagate secara mendatar. Okey, untuk perkataan spektrum pula adalah bermaksud dalam hal ini dia bermaksud jenis. Jenis macam mana? Contohnya, macam mana kita nak bezakan antara jenis-jenis electromagnetic wave yang lain. Contohnya dari gamma ray, X-ray dan banyak lagi. Okey, kita dapat bezakan jenis-jenis electromagnetic wave ni dengan melihat kepada panjang wave. Okey, untuk pengetahuan semua, gelombang ni, electromagnetic wave ni, dia mempunyai frekuensi hubungan antara frekuensi dan juga jarak gelombang. Apabila frekuensi itu tinggi, jadi jarak itu akan menjadi lebih pendek. Okey, gelombang elektromagnetik ni juga dia boleh bergerak dalam tempat yang kosong ataupun dipanggil vacuum. Dan juga gelombang ini dihasilkan daripada pergerakan zarah-zarah ataupun juzuk-juzuk yang dipanggil foton yang bercas elektrik. Okey, sebelum terlambat, saya juga ingin beritahu bahawa gelombang elektromagnetik ini dia dihasilkan daripada juzuk-juzuk yang bergerak pada satu sudut dengan arah perambatan yang masing-masing. Okey, jenis-jenis electromagnetic wave ditentukan dengan panjang gelombang, bermula daripada panjang gelombang yang paling pendek sehingga panjang gelombang yang paling panjang. Panjang gelombang yang paling pendek ialah gamma ray dan juga yang paling panjang adalah radio wave. Okey, untuk susunan dia, bermula yang paling pendek iaitu gamma ray dan juga X-ray, ultraviolet, infrared, visible light, dan microwave. Last sekali adalah radio wave. Okay, firstly saya akan masuk kepada application of electromagnetic spectrum. Saya tidak akan menerangkan ke semua jenis elektromagnetik.
saya hanya menerangkan 5, iaitu infrared, gamma ray, X-ray, radio dan visible light. Okey. Untuk gelombang radio, dia digunakan untuk komunikasi kerana dia mempunyai tenaga dan frekuensi paling rendah dan panjang gelombang yang sangat panjang. Okey. Untuk gelombang radio bukan sahaja digunakan untuk radio AF, FM dan AM, tetapi gelombang radio juga digunakan untuk menghantar isyarat di televisyen dan menghantar cara kerja telefon bimbit, iaitu menghantar suara dan sebagainya. Okey, kedua adalah gamma ray. Gamma ray ini merupakan gelombang yang mempunyai frekuensi dan tenaga paling tinggi dan mempunyai panjang gelombang yang paling pendek. Okey, untuk gamma ray ni, dia digunakan dalam medical treatment. Okey, untuk gamma ray digunakan untuk membuat pisau gamma yang boleh membunuh sel kanser secara terus tanpa melukakan sel-sel lain. Okey, pisau gamma ni dia terdiri daripada sinaran-sinaran gamma yang pekat. Seterusnya adalah infrared. Infrared ni dia digunakan dalam alat kawalan jauh, dalam pembuatan alat kawalan jauh. Okey, kalau kita perasan dekat remote TV ke, dekat remote remote kenderaan dan sebagainya, terdapat satu cahaya merah. Itulah infrared. Okey. Infrared ni dia menyebarkan banyak haba. Okey, kalau kita ada masa, kita boleh letak tangan kita dekat dengan cahaya infrared tu, tangan kita akan terasa panas. Okey. Infrared ni juga boleh digunakan untuk membuat kamera sensitif panas dan untuk penglihatan malam. Okey, seterusnya adalah X-ray. Seperti mana kita tahu, X-ray dengan hospital tidak boleh terpisah. Kenapa? Sebab di hospital, X-ray digunakan untuk memaparkan gambar dalam badan pesakit. Okey, X-ray ni juga untuk mengesan rawatan apa yang perlu dilakukan kepada pesakit. Contohnya, pesakit mengalami patah tulang dan sebagainya. Okey, untuk X-ray ni, kalau kita pergi dekat hospital, doktor akan juruteknik akan letakkan filem gambar di belakang dan menghidupkan sinar X. Okey, kenapa kita boleh lihat tulang yang berada dalam badan kita, tulang yang patah berada dalam badan kita? Kenapa? Sebabnya sinar X ni dia boleh melalui kulit dengan masa yang cepat, tetapi makan masa untuk melalui tulang. Sebab itulah kita akan nampak tulang kita yang patah. Okey, yang last sekali ni adalah visible light. Visible light ni dia sangat penting kepada manusia. Kerana apa? Kerana tanpa cahaya, manusia tidak boleh melihat apa-apa. Okey. Visible light juga boleh digunakan untuk membuat laser, seperti laser pointer dan sebagainya. Okey, selain itu, visible light juga boleh menjadikan skrin telefon kita, skrin laptop kita dan skrin apa-apa berfungsi. Okey, seperti mana kalau kita perasan, dekat skrin phone kita akan boleh lihat gambar yang berwarna, video-video yang berwarna dan sebagainya. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada advantage dan disadvantage of electromagnetic spectrum.
Okey, untuk gelombang radio ni, seperti mana kita tahu, gelombang radio ni mempunyai banyak advantage. Contohnya, kita boleh berkomunikasi dengan orang yang jauh dan sebagainya. Tetapi, gelombang radio juga mempunyai disadvantage. Okey, untuk gelombang radio ni, dia dia mempunyai tenaga yang rendah. Tetapi, jika dos yang tinggi, dos gelombang radio yang tinggi digunakan dalam jangka masa panjang, akan menyebabkan kanser, boleh menyebabkan kanser, iaitu kanser leukemia, dan juga boleh menyebabkan sedikit ancaman kepada makhluk hidup. Okey, seterusnya adalah untuk X-ray. X-ray ni dia juga mempunyai advantage, iaitu boleh memaparkan gambar dalam badan pesakit. Tetapi dia juga mempunyai disadvantage. Okey, disadvantage kepada X-ray ni adalah dia boleh menyebabkan kerosakan tisu dan menyebabkan tumor. Kalau kita perasan, juruteknik yang membuat X-ray kepada pesakit, selepas dia memasang semua kelengkapan X-ray, dia akan keluar ataupun memakai perisai lengkap untuk menghalang dirinya daripada terdedah kepada sinaran X-ray. Okey, seterusnya adalah sinar gamma. Sinar gamma ni dia juga mempunyai advantage, iaitu boleh merawat kanser, boleh mematikan sel kanser. Akan tetapi, oleh kerana sinar gamma ni mempunyai tenaga yang sangat tinggi dan ia adalah gelombang yang sangat bahaya. Okey, hanya dengan dos yang kecil daripada sinar gamma ni boleh menyebabkan kanser dan menyebabkan kerosakan sel. Sekiranya anak-anak kecil ataupun anak-anak yang belum lahir terkena ataupun terdedah kepada sinar gamma ni, boleh menyebabkan mutasi. Untuk infrared pula, kalau kita tengok, cahaya infrared ni macam tak bahaya. Akan tetapi, jika digunakan dalam kuantiti yang tinggi, dia akan menyebabkan suhu akan meningkat. Jika kita menggunakan cahaya infrared ni sangat tinggi dan terkena kepada kulit kita, boleh menyebabkan luka bakar dan sebagainya. Okey, untuk visible light, dia juga mempunyai advantage, iaitu boleh membuatkan mata kita melihat apa-apa ataupun sesuatu perkara yang berwarna. Okey, tapi dia juga mempunyai disadvantage. Disadvantage adalah visible light ni, kalau dikirakan, biasanya visible light ni tidak bahaya. Akan tetapi, ada beberapa cahaya yang sangat kuat dan boleh merosakkan reseptor mata. Contohnya, kalau kita tengok telefon dan laptop ataupun televisyen dengan cahaya yang sangat tinggi, boleh menyebabkan mata kita, boleh merosakkan reseptor mata kita dan kesan jangka masa panjang boleh menyebabkan buta, buta kekal dan ataupun buta sementara. Okey, untuk reference pula ataupun rujukan untuk saya siapkan video ni adalah melalui YouTube, Google dan sebagainya. Okey, nanti saya akan letakkan link-link YouTube dan link Google yang saya gunakan untuk mencari maklumat tentang electromagnetic spectrum ini.
Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.